Okay, share boleh share. Bisa share? Boleh share? Tak, aku tak boleh share aku dah tekan. Kat mana kuliah? Kau tag aku tak apa, nanti orang tengok Apa dia punya nama lagi? Oh, kuliah buku. Iya, iya. Iya. Cuba share. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. Maaf kepada yang menonton nunggu tadi pukul 8 Asyik dia suka buat awal. Nak pukul 8 itu. Kalau biasa kita 8.30. Jadi minta maaf sekali lagi kepada penonton yang menunggu. Kita akan mula sekejap lagi. Jadi okey, share dulu pada ni. Jadi pada malam ni kita akan bersama saudara Hashir membincangkan buku Eric Reynard, How Rich Countries Got Rich and Why Poor Countries Stay Poor. Okey. Gelak. Bagaimana negara kaya menjadi kaya dan mengapa negara miskin kekal miskin. Tunjuk buku Inggeris dah. Itu. Yang kau pegang tu lah. Oh, tu Melayu dah. Okey. Ini Melayu terbitan UKM Suka UKM. Kita ada satu lagi kat sini. Aku pegang ni okey. Baru. Ini saya pun tak ingat dapat kat mana ni. Dah lupa. Jadi sekarang ni sengket sikit. Jadi apa nak beli boleh. Harga apa sih? 50. Malam ni 50, esok 60. Jadi tajuk menarik. Buku ni pun menarik ya. Saya ingat di Malaysia ada satu tajuk buku lebih kurang macam ni. Mungkin dia tiru. Tapi saya pun tak baca lagi buku tu. Karya Anas Alam Faizli. Tapi kumpulan esei mungkin. Tajuk dia macam apa? Ingat tak? Malaysia kaya. Malaysia kaya rakyat miskin begitu. Jadi tak apa, nanti tu mungkin saudara Syed akan bincangkan di hari ini kalau dia berminat lah. Jadi saya ingat tanpa membuang masa, saya persilakan kepada saudara Syed. Okey, dengar. Okay, Assalamualaikum, salam maghrib. Sama sekali saya nak ucap terima kasih lah kepada Pian Ali sebab bagi peluang sekali lagi pada saya untuk bedah buku. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang meluangkan masa untuk datang sini. Okay. Jadi walaupun kita dikejutkan dengan politik yang celaru, tapi tak apa, kita teruskan hidup kita macam biasa. Macam tak ada apa-apa. Okey, baik. Jadi buku hari ini adalah yang kita nak bincang adalah pasal buku bahasa Melayu dia adalah bagaimana negara kaya tu jadi kaya dengan dan bagaimana negara miskin tu jadi miskin. Sebenarnya tajuk ni dia dah menjawab soalan dah. Dia kaya sebab dia negara kaya kan. Dan dia miskin sebab dia negara miskin lah. Jadi dah habis lah. Okey. Okey. Tu tajuk buku Tajuk buku. Okey, tapi walaupun tajuk dia adalah negara, tapi dia tak adalah ulas secara begitu mendalam lah. Begitu mendalam. Dia sebenarnya lebih kepada negara dan industri. Kan, dia sebenarnya fokus pada industri. Dan kemudian buku ni dia tak ada menjelaskan secara detail lah tentang postmortem, bagaimana apabila industri itu diwujudkan, dia punya kesan kepada masyarakat, pada alam sekitar tu, benda tu tak dijelaskan lah. Okey. Jadi buku ni sebenarnya dia fokus kegunaan ataupun kebaikan apabila negara ni ada industri yang besar. Okey. Kejap tak maaf. Okey. Jadi Renat nama dia. Renat, Eric ni pertama sekali
dia adakan satu pendahuluan yang mana dia pergi sesuatu negara tu kan, dia tengok driver bas, pemandu bas di negara ni kenapa bayar rendah berbanding pemandu bas di negara maju. Sedangkan negara ni dua-dua driver bas ni buat kerja yang sama, bawa bas 8 jam. Tapi yang ni dibayar RM20 satu hari dan yang ini RM100 satu hari kan. Jadi dia pelik lah macam mana benda ni boleh berjadi kan. Okey. Sebenarnya soalan tu sebenarnya salah dia, sebab soalan salah ni akan memberi jawapan yang salah sebab dia macam tak betul lah, sebab kita tak tanya secara betul lah. Okey. Jadi penulis ni dia pun dia rasa dia perlu kaji lah benda ni Dia kaji, dia pergi belajar. Dia pergi belajar tentang ekonomi kan. Dia pergi belajar. Okey. Jadi pertama sekali kita boleh belajar daripada negara kaya Negara kaya hari ini bagaimana dia boleh jadi kaya Okey. Tetapi kesilapan kita hari ini dalam memahami negara kaya ni jadi kaya adalah kita baca teori-teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar ekonomi kan. Benda tu sebenarnya tak betul lah. Dia sekadar adalah teori. Dia tidak menceritakan kenapa negara ni dulu boleh jadi kaya kan. Dia sekadar menceritakan teori. Jadi apabila kita belajar daripada teori tu, kita tak belajar secara betul lah kan. Sebab itu ada negara yang menemui kegagalan walaupun ikut teori tu, ikut nasihat-nasihat pakar-pakar ekonomi daripada negara-negara tersebut Okey. Jadi yang kita kena faham untuk negara kaya ni, yang pertama sekali adalah dia adakan satu industri kan. Dia buat industri, kemudian kerajaan ni jaga industri ni. Dia dengar dia punya bunyi tu macam kapitalis tapi itu adalah hakikat tapi kita tak masuk bab kapitalis tu baik tak baik kan. Buku ni dia tak sebut benda tu. Okey, jadi industri yang dia fungsi industri ni, dia sebenarnya dia akan bagi negara tu satu pendapatan yang sebenar kan. Macam okey, contoh negara ni kita buka kilang kan, banyak peluang pekerjaan Lepas tu orang datang kerja. Lepas tu kita sebagai contoh menjual nasi dulu kita mungkin hanya boleh jual RM2 sebab orang kampung, petani, dia tak mampu untuk beli mahal dan itu kita kira dia adalah makanan asas so kita tak jual lah mahal Tapi apabila kilang dibuka di sana, makcik ni boleh jual dengan harga yang lebih patut lebih logik, dan pekerja-pekerja ini mampu untuk membelinya. So di situ kita boleh tengok perbezaan apabila ada kilang yang besar di sana. Kemudian kilang ni apabila kita fokus pada industri, dia akan memberi peluang pekerjaan penuh. Yang mana kalau contoh kita dulu negara Malaysia hanya ada padi. Contohlah ada padi ataupun ada minyak sawit. Minyak sawit kita buat keluarkan minyak sawit secara mentah tu, kemudian kita jual. Jadi kita tengok untuk menghasilkan minyak sawit yang mentah tu, berapakah pekerjaan yang telah dicipta. Mungkin petani yang tanam pokok sawit, kemudian jaga kan. Kemudian kita hantar kepada orang tengah. Lepas tu orang tengah akan hasilkan minyak. Kemudian hantar terus ekspor. Kita ekspor terus kepada negara. Jadi mungkin peluang pekerjaan yang ada hanya 2 atau 3. Kan? Tetapi kalau negara itu ada industri, contoh daripada minyak sawit tu kita menghasilkan measuring kan, hasil-hasil apa-apa yang berkaitan dengan minyak sawit. Daripada 3 pekerjaan tadi kita boleh tambah untuk buat measuring.
Lepas tu kita boleh tambah driver lori yang hantar menjering kepada kilang, kepada pelabuhan. Jadi dah 5 kerja situ lah. Lepas tu kita boleh tambah untuk packaging. So itu yang dimaksudkan apabila ada kilang ni, kita mencapai peluang pekerjaan penuh. Itu yang dimaksudkan lah. Tapi sebab tu kita tengok kalau negara miskin ni, dia banyak mengeluarkan ekspor bahan mentah. Kenapa kita akan tengok lepas ni kan? Sebenarnya negara ni bukan dia nak ekspor sangat, tapi dia dah tak ada pilihan lah. Okey, baik. Macam kes Sepanyol dulu. Sepanyol ni dia menjajah Amerika. Dia menemui Amerika, Sepanyol ni. Lepas tu waktu tu Amerika ni banyak emas dan perak rasa. Jadi pengaliran dua perkara itu banyak masuk kepada negara Sepanyol ni. Jadi Sepanyol ni boleh dikirakan kaya lah kan. Tapi di Sepanyol tu dia berlaku diindustrialisasi. Macam kilang mungkin dia berhentikan ke apa. Mungkin negara fikir bahawa dengan adanya emas tu dia dah cukup kaya. Tetapi akhirnya negara tu jatuh. Sebabnya emas yang masuk tadi dia keluar balik. Dia keluar balik dan tak masuk-masuk. Sebabnya negara-negara jiran di sekitar Sepanyol tu dia ada yang menghasilkan sutera kan, ada kain-kain apa semua kan. So negara ni dia beli kain-kain ni untuk dijual di negara ni. So dibeli dengan menggunakan emas tadi lah kan. So emas tu keluar. Tapi Sepanyol ni waktu tu difokus pada bahan mentah kan, benang kan. Jadi benang ni kita jual murah kan. Orang beli benang, dia buat baju, dia boleh jual mahal kan. Sebab kita tengok baju yang branded apa semua yang jenama, dia beli benang murah-murah, tapi dia boleh jual mahal sebab dia punya ada brand ada brand. So negara itulah yang mencapai kekayaan yang sebenar kan. Jadi itulah yang berlaku di Sepanyol. Emas keluar, dia guna emas tu untuk beli barang, lepas tu dia tak boleh nak beli balik kan. Jadi waktu tu pakar ekonomi cakap kekayaan sebenar bukan ada lubuk emas, tapi ada industri yang pelbagai. Itulah sebenarnya lubuk emas yang sebenar. Okey. Okey, jadi lepas tu banyaklah negara-negara lain mula ambil ditiru lah. Dia buat industri, dia fokus industri. Lepas tu dia akan jagalah kilang-kilang yang ada di dalam negara ni, negaranya supaya tak jatuh kan, dia jagalah. Ini lebih kepada kapitalis punya style lah kan. Macam yang Mahathir buat dia buat proton kan. Lepas tu macam mana dia nak jaga proton ni, dia buat kereta-kereta import ni mahal So benda tu ada baiknya lah kan. Boleh buruknya boleh didebatkan lah. Okey. Jadi negara-negara kaya ni, tapi praktikal buat pembuatan yang dibuat oleh mereka yang menjadikan kaya ni, dia tak ditulis dalam buku-buku standard ekonomi. Hilang, benda tu hilang. Sebabnya konspirasi mungkin lah. Walaupun Benz tak percaya konspirasi, tapi benda tu adalah dia menghilangkan perkara yang sebenar. Jadi apa yang kita belajar hari ni adalah benda yang pecisan lah, bukan benda yang menceritakan sebenar lah kan. Resepi tu dia tak beritahu. Tak beritahu lah. Begitulah maksudnya. Maksudnya dia tak bagi tahu. Dia cuma bagi tahu siapa yang belajar ekonomi dia tahulah. Saya pun tak belajar ekonomi. Okey. Jadi yang kita baca hari ni mungkin kita boleh menilai semula adakah yang kita baca sebenarnya adalah betul atau tidak. Ataupun kita hanya tipu diri sendiri.
Okey. Jadi waktu tu penjajahan melalui perang ataupun melalui penjajahan kuasa lah kan. Tapi sekarang ni dia adalah penjajahan ekonomi yang dipanggil globalisasi. Jadi globalisasi inilah sebenarnya memainkan peranan untuk terus mewujudkan negara-negara miskin kan. Sebab negara-negara yang kaya yang ada hari ini sebenarnya dia memerlukan negara-negara miskin untuk terus miskin kan. Macam yang kita cakap tadi, negara miskin ni dia pun nak jadi kaya kan. Lepas tu dia panggil pakar-pakar ekonomi daripada barat. Tapi barat ni dia ajar benda yang tak ada kaitan dengan negara tersebut kan. Macam yang berlaku di Mongolia kan, dia pun dia ada mesyuarat kan. Lepas tu dia pun bentang teori, dibentang teori ni. Tapi dia tak merujuk pun fakta-fakta yang ada di negara tersebut kan. Lepas tu dia disyorkan benda-benda yang mengarut. Contohnya dicakap dekat kerajaan Mongolia, awak fokus pada pembuatan komputer kan. Padahal waktu tu orang Mongolia ni pun elektrik pun tak ada kan. Lepas tu duduk buat komputer kan, macam tak logik kan. Lepas tu dia tak ada kemampuan lah, negara tu untuk buat tu tak ada kemampuan. Mungkin dia cakap benda-benda mengarut sebab dia nak nak tipu lah kan. Nak dia kata macam dia sepatutnya tawarkan sesuatu yang lebih baik kan. Tapi dia tak nak. Dia tawarkan benda yang biasa-biasa je. Tapi sebelum dia bagi tahu yang mengarut-mengarut dulu. So mungkin kerajaan Mongolia fikir mungkin negara kita ni dah tak ada pilihan lah. Lepas tu nak macam mana mungkin dia tanya macam tu kan. Nak macam mana? Macam ni lah. Awak fokus pada pertanian ataupun fokus pada pengembalaan kambing ke apa benda kan. Tapi kita bagi peluang untuk awak masuk free trade ni kan, yang perdagangan negara dunia ni. Kita bagi peluang untuk awak ekspor daging ke gandum ke Lepas tu negara-negara ni akan tengok, oh ni peluang lah peluang untuk kita kayakan negara kita lah ni, sebab kita boleh ekspor seluruh dunia Tapi dia kena tipu lah, sebab yang diekspor tu hanyalah bahan mentah. Yang macam kita cakap tadi, bahan mentah hanya mungkin boleh 2-3 pekerjaan kan. Jadi negara tu masih dibelenggu kemiskinan kan. Sebab kita tengok sampai sekarang mana-mana negara yang fokus pada pertanian apa semuanya tidak ada yang menjadi kaya. Okey. Lepas tu sekarang ni globalisasi ni dia melindungi yang dikata pattern. Macam kita buat phone dia tak boleh nak reka macam ni lah kan. Dia dilindungi Jadi ataupun dia buat kereta ke Tapi dalam negara terbatas, sorry dalam negara misalnya Amerika itulah. Semua negara lah. China ditiru Ditiru mungkin lah, tak sure. Tapi dia ditiru, tapi dia masih dia ditiru sebab dia kilang di sana kan. Tapi yang tiru tu ada masyarakat sana kan. Dia buat sendiri lah, buat sendiri. Yalah, dia mungkin lah, saya tak sebiji. Maksud saya, adakah free trade tu dalam negara jajahan yang kena bergantung kat Amerika yang negara komunis kan tak bergantung dia. Kena ikut juga betul tu. Kan dia dah ada perjanjian yang mana negara China akan hasilkan benda yang tak siap kan. Komunis kena ikut. Dia buat phone. Dia buat phone macam tak siap kan. Paksa ikut Dia macam, saya rasa ada baca yang dia bukan macam perjanjian, dia macam deal lah kot. Yang mana mereka akan buka kilang di China tapi telefon yang dibuat tu macam tak siap pun sebab chip tu pasang di Amerika jadi telefon tu macam dia susun lah. Nanti saya soalan lain ni. Okey, tak apa. Tapi yang tu adalah asas lah yang dipagi pattern tu. Pattern. Tapi secara mendalam tu saya buku ni tak tulis lah. Buku ni tak tulis, saya tak boleh nak jawab. Okey.
Baik. Okey. Jadi lepas tu yalah macam kita cakap tadi, negara-negara miskin ni kita boleh ambil kereta-kereta daripada mereka kan. Lepas tu kita potong-potong kan. Buat kereta baru kan. Tapi negara tak ada buat lah. Sebab yang pertama mungkin sebab dah di patent kan. Yang kedua sebab tak mampu kan. Kita tak mampu sebab macam contoh kita nak beli enjin apa semua, mungkin ada negara yang tak mampu kan, nak beli spare part satu-satu kemudian satukan kan. Sebab biasanya kan sekarang ni kalau beli banyak lagi murah kan. Kalau beli sikit-sikit mahal lah. Jadi mungkin ini yang negara-negara miskin hadapi kan. Jadinya dia kena beli banyak-banyak kan. Okey, baik. Jadi itulah yang dipanggil globalisasi tadi, yang mana negara miskin ni dia hanya boleh jual benda-benda mentah kan. Macam petroleum pun kita tak ada kuasa untuk buat petrol kan. Kita hanya boleh jual mentah kan. Apa yang dipanggil tu? Israel tu? Rockefeller dah rancang benda ni. So kita hanya boleh keluarkan minyak tapi tak boleh proses. Tak boleh tapis lah. Tak boleh tapis. Macam ada perjanjian ke apa tu? Mungkin lah, dah ada perjanjian lah. Tak boleh buat sendiri. Mungkin dah ada perjanjian. Kena bom lah. Dah ada perjanjian. Dah ada perjanjian. Kalau buat kena bom. Kena tampar tu. Macam kes yang punya Venezuela lah. Venezuela kan dia minyak tu dia nationalizekan jadi milik kerajaan. So apa-apa keuntungan tu dia akan jadi milik kerajaan. Kalau macam biasa syarikat-syarikat swasta ni, syarikat-syarikat luar negara dia akan dapat sedikit keuntungan daripada hasil penjualan minyak tu. Kalau macam dijual kat syarikat luar, dijual dengan harga murah. Kalau bila syarikat luar jual balik kat kita, lebih mahal lah. Kalau dia nak buat tu, buat benda daripada Tapis sendiri. boleh tak? Boleh nak buat tapi kita tak ada halangan sekarang. Macam syarikat luar tu, Malaysia ni beras lah. Sebab apa? Petani dia tak kaya sebab dia tanam padi tapi kena jual dekat bernas. Yang prosesnya bernas. Jadi semuanya dimonopoli oleh bernas. Jadi bernas yang jual. Beras bukan Malaysia punya? Yalah, kerajaan lah. Tapi rakyat miskin lah. Dia jual murah. Dia Kerajaan beli miskin. murah dan dia jual kepada pengguna mahal. Jadi itu yang masuk orang tengah tu. Jadi yang sahabat saya cakap tadi macam bernas, kes bernas lah. Tu baru di Malaysia pun dah berlaku globalisasi . Jadi petani ni jual murah. Lepas tu dia kena beli balik mahal. Macam tak logik. Kan? Lepas tu beras yang kita beli tu rasanya beras kualiti tak bagus bukan benda yang kita dikeluarkan . Sebab tu kita tengok negara miskin ni dia yang mengeluarkan makanan tapi dia nak beli makanan tu pun tak mampu . So situlah yang dikatakan industri itu ya sebenarnya yang memainkan peranan . Ni menurut penulis ni lah. Okey. Lepas tu penulis ni cakap ketamadunan yang ada di Eropah tu dia bukan berasal daripada Eropah tapi dia adalah peniruan daripada benua lain seperti dunia Islam, Asia dan Afrika . Jadi Eropah ni hanya mengambil peluang lah. Kemudian dia buat globalisasi ni . Jadi globalisasi ni sebenarnya dicakap negara-negara kaya, negara-negara yang sudah membangun sahaja yang sepatutnya berada di lingkungan free trade ni . Sepatutnya negara-negara miskin ni dia dilindungi sebab dia belum bersedia. Okey. Jadi kita tengok negara miskin pula . Macam mana miskin ni masih jadi miskin . Jadi negara miskin ni banyak banyak benda yang tidak sependapat . Ada orang kata sebab dana tak banyak, tak ada dana. Ada yang cakap sebab pemimpin tak bagus pemimpin yang tak cerdik atau orang cakap rakyat malas apa semua . Tapi itu ada sebenarnya adalah benda-benda yang
sampingan lah. Dia bukan benda utama lah. Benda yang utama adalah industri tadilah kan. Okey, jadi kita balik pada globalisasi tadi kan. Okey. Geng-geng globalisasi ni, sini sah. Okey. Jadi geng-geng globalisasi ni dia tak dia punya hujah dia ada macam ni. Dia kata kita perlukan globalisasi sebab apabila semakin luas pasaran tu, jadi unit yang dikeluarkan semakin banyak. Jadi benda tu lebih murah. Kan? Jadi untuk capai unit yang murah, kita memerlukan satu pasaran yang luas. Jadi pasaran yang luas ni boleh mencapai dengan adanya globalisasi tadi ya. Lepas tu dia kata perubahan teknologi dan inovasi. Sebab apabila pasaran luas, ramai orang cerdik daripada rata dunia, dia boleh fikir inovasi demi inovasi. Jadi dia kata globalisasi inilah yang menyebabkan manusia hari ini mencapai kemodenan yang sangat bagus lah. Kan dia kata sebab macam kalau Bill Gates dia buat Windows, kalau benda tak ada globalisasi, dia tak boleh nak meluaskan pasaran dia tu. Jadi ramailah yang tak mencapai teknologi ya. Jadi betul lah benda hujah-hujah tadi betul, tapi yang menjadi masalah adalah berlaku penindasan kan, negara demi negara atas negara. Jadi itu adalah yang disebut di dalam buku ni, yang saya boleh kongsikan pada hari inilah. Jadi saya rasa itu adalah poin-poin yang penting. Sebab buku ni walaupun dia tebal, dia lebih kepada banyak ulang isi yang sama. Jadi saya rasa mungkin kita boleh buka soalan dulu setakat ni. Okey, baik. Tajuk yang menarik pada malam ni. Dan berat pun sebenarnya. Sebab ada ke negara miskin dalam sejarah moden lah dah pernah jadi kaya? Ada tak? Oh, komunis lah. Lain? Ya, asal Malaysia lah. Ada lagi? Cuba tak boleh Cuba tak kaya. Miskin lah. Ada tak? Negara miskin sekarang dah, dulu miskin, maknanya moden lah, bukan dulu zaman Dua Biyun ni, nak zaman moden. Maknanya dulu miskin, sekarang dah jadi kaya, negara kaya. Tadi dia kata China dengan Singapura, ada lagi tak? Jepun Ya, dia dah. Kawan-kawan dah bagi tahu kat sini ada Jepun, Korea, China, Singapura. Kalau penonton pun boleh ada juga. Jadi tajuk ni menarik Sebab saya ada dengar baru ni yang tahun 2025 Malaysia akan dikatakan sebagai negara yang berpendapatan tinggi. Pernah dengar tak? Ada dengar? Itu kajian apa? Tak tahu, saya tak ingat. Tapi tadi baru dapat tahu Dia kata, kawan saya cakap NGO lepas ni dah susah dah dapat duit. Sebab negara dah jadi maju kan, pandai-pandai cari duit sendiri. Jadi saya ingat, saya pula ada soalan lagi. Kalau kawan-kawan kuliah agak hasil mula ni ringkasan ni agak ni setengah jam Jadi ada. Boleh. Saya serahkan kepada kawan ni. Bagi tahu nama. So dalam membicarakan tentang tajuk kita, how rich, bagaimana negara kaya menjadi kaya dan mengapa negara miskin kekal miskin. So persoalan saya, macam mana nak tahu sesebuah negara itu kaya ataupun miskin? Apa yang apa ukuran yang kriteria, macam mana negara kaya ni apa yang dia ada? Contoh negara kaya ni kemiskinan tak ada ke? Contoh tak ada orang miskin, ataupun
negara miskin ni pendapatan negara dia orang rendah ke? So macam mana tu? Macam mana nak tahu sesebuah negara tu miskin ataupun kaya? Apa ukuran dia? Okay, terima kasih kepada saudara Safwan daripada Kelantan. Dia bawa flight tadi. Oh. Jauh. Okay, jadi soalan saudara Safwan tadi cakap macam mana kita indikator dia, macam mana dia punya apa yang kata, macam mana kita nak tengok negara ni kaya ke tak kaya. Okay, baik. Yang pertama, negara kaya ni mungkin dia banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Lepas tu kita boleh tengok dia punya bandar. Bandar ni penting, dia memainkan peranan yang penting. Sebab dengan melalui kita tengok bandar ni, kita boleh tahu negara ni kaya ke miskin. Lepas tu purata pendapatan, purata pendapatan. Lepas tu mungkin jumlah pembelanjaan harian berapa kan. So benda-benda ni kita boleh nilai negara kaya tak kaya kan. Tapi yang saudara Safwan tanya tadi macam adakah negara kaya ni tak ada orang miskin lah. Jadi saya rasa antara masalah di negara kaya ni, dia macam tak macam kita. Sebab kita kalau kita tengok, sebab kita ada kampung asal lah. Kita ada kampung asal. Contoh kita datang bandar untuk kerja lah. Kemudian kita dibuang kerja. Kita mungkin boleh balik ke kampung sebab dia punya kos tak begitu mahal lah. Walaupun tak kaya, tapi mungkin survival untuk hidup tu lagi selesa lah. Tapi saya tengok orang negara maju ni, dia stay di bandar. Macam dia tak ada arah tuju nak pergi, macam dia dah tak ada tempat. Saya rasa mungkin dia boleh balik ke kampung ataupun dia pergi mana-mana kampung untuk mulakan hidup yang baru. Tapi mungkinlah orang bandar dia tak nampak benda-benda macam tu lah. Jadi dia jadi homeless di bandar. Di Canberra dulu pun saya pergi, ada ramai saja orang homeless lah. Di mana? Canberra, Australia, ibu negara Australia. Jadi ramai yang homeless lah. Saya pun tak tanyalah dia kenapa tak balik kampung ke atau duduk di kampung-kampung kan. Itu adalah lebih baik daripada kita merempak di bandar. Lepas tu kita nak tengok negara miskin ni, yang pertama sekali kita tengok pemimpin dia. Sebab kebanyakan negara miskin ni pemimpin dia tu kaya. Sebab kita tengok negara miskin ni pemimpin dia kaya adalah sebab masyarakat miskin ni dia ada satu penyakit. Dia ada penyakit dia adalah bergantung kepada kerajaan. Sebab tu wujudnya orang miskin yang begitu taksub pada pemimpin. Sebab dia melihat pemimpin ni adalah punca makanan, rezeki punca rezeki dia. Kalau pemimpin ni jatuh, punca rezeki dia hilang. Jadi mungkin ni membuatkan negara miskin ni pemimpin dia kebanyakannya kaya. Sebab dia punya rakyat tu sangat patuh. Mungkin ada sebab lah kan. Lepas tu kita boleh tengok lah bandar di negara miskin ni kebanyakan tidak begitu tak ramai, tak meriah kan. Kedai-kedai biasa-biasa kan. Lepas tu purata pendapatan dia macam mana kan. Sebab dulu saya pernah pergi dekat Bandar Baru Machang di Kelantan lah. Nama dia lah Bandar Baru Machang ni lah. Nak kata bandar tu biasalah, dia kebanyakan bangunan 2 tingkat kan. Lepas tu saya tanyalah yang satu pekerja ni, dia kerja di kosmetik. Dia mungkin pembantu lah, bukan pekerja utama lah. Dia pembantu dan pendapatan bulanan dia adalah sebanyak 500 sebulan lah. Macam mana dia hidup saya tak tahu. Tapi apabila kita persoalkan benda ni, mungkin orang boleh jawab dia gaji 500 sebab kedai yang kecil
Tapi kalau ada pekerjaan, peluang pekerjaan yang lain, mungkin dia dah tak duduk di situ. Tapi kenapa dia duduk situ? Kan? Jawabnya mungkin tak ada peluang pekerjaan. Kan? Jadi dia terpaksa untuk menerima gaji yang sangat rendah. Lepas tu kita boleh tengok cara hidup di negara miskin. Tapi saya tak nak sebut lah sebab saya rasa agak sensitif lah. Sebab saya takut orang ingat saya menghina. Okay. Itu saya rasa jawapan lah. Okey. Saya baca dulu komen penonton di live. Jadi Syed Rahman, Bangladesh pun dikatakan merupakan negara yang sedang meningkat ekonominya. Dan dengarnya Indonesia pun sama, di bawah Jokowi. Betul saudara? Dia dia buat MRT banyak sekarang. Dia baru dapat predikat maju dari Amerika. Negara maju. Saudara mau ulas panjang lagi atau saya nak bagi pada ni? Sila. Ya. Macam mana? Adakah Indonesia sekarang makin maju di bawah Jokowi? Ada kawan kita daripada Indonesia ni. Apa bang? Ni live. Ya. Saya kalau aku pikir ini permasalahan ekonomi, permasalahan yang kompleks sekali. I mean, bukan cuma isu tentang bagaimana keuangan, bagaimana satu masyarakat bisa kaya, bagaimana masyarakat lain bisa miskin, tapi lebih ke bagaimana authority di satu daerah itu bisa membuat institusi itu bisa menyerap, absorb atau include semua. Nah, itu permasalahan di Indonesia sekarang. Dan saya pikir ini pun permasalahan di semua negara. Di Indonesia masalah utama yang ada sekarang itu adalah traditional race struggle, macam banyak mungkin bisa saya kata ada like how to say, it's like central Jakarta sentris, boleh saya bilang. Jadi tiap daerah sebenarnya punya sumbernya masing-masing, sumber kekayaannya masing-masing. Misalnya di Sulawesi, pertanian, beras pun sebenarnya tanpa import lagi tak perlu. Tapi banyak beras yang akhirnya pemerintah mungkin mau menjual dan mendapat income. Jadi mereka jual ke Timur Tengah misalnya. Jadi maksudnya beras untuk masyarakat itu dikonsumsi oleh orang di luar negeri dan uangnya ke pemerintah sahaja. Jakarta. Itu di Sulawesi. Maksudnya pemerintah itu di Jakarta. Pemerintah itu di Jakarta. Itu belum lagi administratif isunya. Karena kalau ada misalnya transaksi, tentu transaksinya melibatkan pemerintah pusat yang saya sebut tadi Jakarta sentris. Jadi ke Jakarta dulu. Belum lagi misalnya minyak di Sumatera, di Maluku, apalagi emas yang ada di Papua. Tanpa ada sumber daya alam yang lain, emas Papua saja ini, kalau kita jumlah-jumlah, kita bagi rata ke seluruh orang Indonesia, tak ada yang perlu kerja. Itu luar biasa sekali. Sampai Rockefeller pun dengan berbagai macam agenda, dia mempertahankan perusahaan emas yang bernama perusahaan emas Papua, Freeport. Ya, Freeport ini. Jadi itu masalahnya. Uang sumber daya dari Papua, sumber daya dari Kalimantan, dari Bali, pariwisata, semua dibawa ke Jakarta dulu. Dan baru Jakarta, pemerintah baru membagi-bagi. Jadi banyak cut dari pemerintah pusat. Jadi kekayaan ini tak merata. Jadi itulah mungkin yang terjadi di Indonesia sekarang. Jadi makanya salah satu
key point Jokowi ini adalah membangun infrastruktur. Jadi dengan infrastruktur ini mobilization of items of trade, misalnya kelapa sawit, semua bisa dimobilisasi dengan merata di daerah. Di Papua pun begitu. Di Papua itu priority development-nya itu adalah pembangunan kota. Jadi banyak misalnya pabrik-pabrik semen sekarang dibangun di Papua. Dulu di Papua misalnya noodles Indomie itu kalau di Sulawesi itu harganya 1.500, di Papua bisa seharga 5.000 sampai 10.000 rupiah. Saking susahnya masuk Indomie ke sana, ini baru Indomie contohnya. Jadi mungkin di Indonesia kurang lebih seperti itulah masalahnya sekarang. Makasih Bung Arham. Kita ada kawan lagi Indonesia lagi. Kita ada tetamu jauh Dari Indonesia kita import ni pemain kita. Okey, kita minta saudara Han Bajang untuk mengulas sikit. Seperti yang dikatakan tadi, tiba-tiba Indonesia mendapat predikat negara kaya. Tapi sebenarnya ini adalah perang dagang. Ketika Amerika menaikkan predikat Indonesia sebagai negara kaya, otomatis bila dia ekspor apa barang semua, cukai akan meningkat. Ini adalah permasalahannya ketika Indonesia mau membuat biodiesel sendiri dari sawit. Uni Eropa mencoba untuk menyetop sawit daripada Indonesia. Lepas itu tiba-tiba macam sekarang pihak Amerika mencoba untuk mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang. Secara otomatis cukai dari Indonesia bila mengirimkan barang ke luar negeri akan meningkat. Tapi Jokowi dapat keuntungan dari segi politik. Dari segi politik, ia terlihat orang yang bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Padahal secara umumnya negara masih tetap di tahap yang sama dari segi pekerjaan apa semua. Dan saya ingin ulas macam Bernas tadi kan, di Indonesia ada namanya Bulog, Badan Urusan Logistik, dan itu yang menerima hasil daripada petani. Yang kemarin tahun 2019 hasil daripada petani termasuk beras kapa hampir 20 berapa itu, pokoknya banyak beras yang disimpan akan menjadi beras itu terlalu lama disimpan dan sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Sedangkan pemerintah mengambil beras dari luar dan itu adalah satu permasalahan. Dan inilah yang sebenarnya banyak masalah lagi. Jadi yang macam Jakarta sentris itu saya setuju. Yang sebenarnya bukan Jakarta sentris, Jawa sentris. Pembangunan lebih kepada masyarakat di Jawa. Yang saya orang Lombok. Dan pembangunan di Lombok itu dimulai ketika pemerintahan Jokowi. Waktu pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono itu cuma perencanaan saja. Dan ketika zaman Jokowi eksekusinya ada di sana. Dan itulah kami baru mulai terima macam pembukaan yang ada tempat pariwisata. Kalau dulu kami ini anak tiri, Bali itu anak kandung. Tapi okelah nanti saya kasih yang Terima kasih Han. Ada ni dalam buku ni ada ulas Indonesia tak? Oh tak ada ulas. Oh dia tidak ulas negara sangat dia mau umum lah. Ada ulas tentang kata-kata teman kita daripada Indonesia? Aku pernah selalu cakap. Okey, mungkin sebab tadi saudara sebut tentang budaya yang orang miskin ini, dia bergantung kepada pemerintah, pemimpin. Jadi jika dia takut jika pemimpin dia jatuh, dia pun hilang. Okey, mungkin kita boleh bincang kat sini, kalau saudara komen ke atau ada kawan-kawan kat sini. Sebab semalam saya ada sembang dengan Bud Arham tentang Najib Polisi Najib dia banyak memberi keuntungan kepada rakyat dan dia berkait dengan perbincangan kita tentang infra. Jadi banyak projek infra yang dia buat, memberikan pekerjaan. MRT yang kita tahu MRT lah, yang tak jadi CRL itu kena tanya Pakatan. Kita tak tahu lah kan, buat tak buat. Dah pecah tanah? Dah pecah tanah? Dah buat lah, dah korek. Oh, dah korek lah, okey. Dia tak kampus balik ya. Jadi dia beri pekerjaan
dan dia beri pekerjaan kepada jurutera, arkitek dan lain-lain. Jadi kita tidak ada maknanya jurutera, arkitek tadi dia tak perlu buat Grab. Dia ada kerja lah. Kalau orang pandai kita semua ni, semua pun nak buat Grab, habis lah. Bukan kita nak kata yang buat Grab ni tidak pandai, tapi maksudnya kerja macam tu adalah orang yang akan ambil pula. Kalau orang jurutera tadi pun bawa sapu sampah lah semua, itu ada benda tak bagus. Jadi kita nampak projek infra itu bagus dan dia berkait dengan polisi-polisi Najib, iaitu sebab saudara kata tadi bergantung, maknanya kita, sebab selalu orang katakan bahawa yang macam dakyah Mahathir, saya kata dedak. Dia kata dedak. Najib bagi dedak ni kepada rakyat. Macam BRIM. Sedangkan mengikut apa yang saya faham tentang ekonomi, beri duit kepada rakyat tadi, dengan duit tadi rakyat akan pergi beli barang. Duit tu dia tidak akan simpan dalam rumah dia. Duit tak berguna kalau dia simpan di rumah. Tidak boleh dimakan. Duit hanya boleh berguna jika dipusing. Jadi ekonomi bergerak. Kawan saya terkejut semalam kerana di Indonesia tidak ada. Ini bukan kawan ni yang pertama yang cakap terkejut. Kawan saya yang lain di Indonesia pun mereka terkejut. Saya pernah dengar itu ada bantuan kahwin yang masa zaman Najib. Ada tak buat? Dibagi duit untuk ikhlasan ada. Itu anda Najib ke apa? Anda apa? Oh. PAS ke ataupun tak spesifik? Oh, bukan bawah pusat. Bawah pusat ada. BRIM ke? Bukan? Tak, maksud dia bagi. Saya dengar tu, jadi saya bagi tahu kat mereka. Mereka terkejut. Mau kahwin pun ada duit. Mau kahwin pun dia beri duit. Saya tanya cakap lagi. Bukan setakat itu pun, beli buku pun ada duit lagi. Itu yang saya Kaget. Terkejut. Terkejut tak? Tak. Nah, ini saya belum tanya lagi. Terkejut atau tidak? Maksudnya di Indonesia tak ada lagi benda ni. Jadi maksudnya beli buku diberi bantuan oleh pemerintah. Jadi tahu berita ni di Malaysia, terkejut tidak? Ya, diberi. Jadi betul lah duit tu lebih banyak untungkan penjual buku. Tetapi berbanding budaya membaca ini, kita digerakkan dengan kempen billboard, letak muka menteri mana-mana, marilah membaca. Adakah orang akan membaca dengan melihat muka menteri tu? Ataupun, Arham, kamu warga negara, ambil duit ni 200, kita 500, pergi beli buku. Kalau tak beli, duit tu tidak boleh digunakan. Maknanya kena ketat lah undang-undang kan. Jadi dia akan beli buku dengan cara ini atau dengan cara tengok wajah menteri. Marilah membaca. Ataupun dengan duit, dengan material tadi. Jadi itu yang kita nampak, maknanya walaupun orang miskin bergantung kepada menteri ataupun kepada pemerintah, tapi kalau polisinya bagus untuk rakyat, why not? Dan itulah yang berlaku di China juga. Jadi adalah saya faham ada satu bentuk pembentukan budaya feudal baru. Ada maknanya kepatuhan, kita akan ikut. Tetapi macam bila Mahathir cakap dedak ataupun rasuah, saya selalu kata rasuah ayat dia kan. Adakah rasuah ambil duit rakyat, ambil duit keuntungan yang ataupun dana pada state dan bagi kepada rakyat? Adakah itu namanya rasuah? Okey, kamu dapat duit. Sesiapa pun boleh dapat duit. Dan syaratnya kan lebih longgar berbanding syarat BSS. BSS lebih ketat yang saya dengar lah. Saya dua-dua saya tak pernah minta. Tapi yang saya dengar BSS lebih ketat. Macam nak tak bagi je. Yang ni dia macam dalam akaun dah dapat. Tapi dia kena apply dulu BRIM. Jadi maknanya mungkin Najib dia pun nak keuntungan politik. Dia bukanlah dia nak bagi duit, lepas tu dia tak dapat apa. Dia nak juga, tapi dia pun kalah. Maknanya sebab dia kalah pun ada trik-trik dia. Sebab PS menjanjikan bulan bintang. Jadi kita tengok kat situ bahawa ada macam, walaupun dia namanya feudal, tapi jika beri faedah kepada rakyat. Contoh kita ambil konteks lain Syed. Ini imajinasi lah. Monarki, kita kata monarki. Katalah Malaysia ni ditadbir oleh monarki mutlak. Katalah satu raja saja. Tapi raja itu memberi faedah kepada rakyat dia. Kalau duit bagi kepada rakyat, kalau duit bagi rakyat tu hidup. Mungkin lah, contoh kalau tak imajinasi kan, mungkin macam Saudi, mungkin macam Brunei. Tapi rakyat dapat faedah. Dari satu sudut, rakyat dia tidak ada unsur protes, hak asasi itu kurang.
Kalau melawan kena tangkap. Tapi rakyat lapar tak ada isu. Sebab pemerintah duit tadi pemerintah bagi kepada dia. Jadi maknanya kita nak kata kat sini bahawa kalau cara yang dikatakan feudal atau ketaatan tadi lebih mengenyangkan rakyat dengan projek-projek infra, macam seperti mana di Indonesia tadi, kalau beri banyak pekerjaan ke, kalau macam Najib tadi beri lebih banyak peluang kepada rakyat, adakah itu lebih buruk daripada okey kita tak bagi apa-apa, nelayan pandai-pandai lah hidup, pergi tangkap ikan musim tergujur pun pandai-pandai lah, Nori Ketah pandai-pandai lah hidup. Ini bukan saya cakap, ini bukan imajinasi, memang dah dikatakan oleh menteri yang telah dibuang baru-baru ni kan. Dia kata pandai-pandai lah hidup kan, usaha sendirian. Jadi bantuan tadi walaupun mereka duduk rumah masa musim tergujur ke bantuan tu telah meringankan kehidupan mereka dan patutnya ditambah lagi. Jadi adakah itu lebih buruk berbanding okey pak kau pergi kerja kilang lah. Jadi bagaimana saudara? Sebab sebab kita sekarang di era transisi ya. Kita tak tahu apa jadi. Jadi saya ingat ini persoalan yang bagus untuk kita bincangkan. Dan saya tidak kata apa yang saya kata tentang Najib itu maknanya betul. Maknanya kalau kita ada pandangan lain yang lebih bagus, sebab feudal ni pun masalah juga. Kerana UMNO ini menternak kebodohan pun teruk juga kan. Kita tak boleh nafikan. Tapi dalam masa yang sama pembangunan yang dibuat ini pun saya rasa not bad lah juga kan. Jadi kita nak berbincang, maknanya kita nak cari ni ada tak idea lain yang lebih baik kan. Pertanyaan singkat, tadi Najib kasih uang, pemerintah kasih uang ke masyarakat. Uang ini dari mana saudara? Uangnya kalau pemerintah kasih uang, kasih uang terus, ya ambil mana? Logically Habis. uang pemerintah habis. Jadi uang pemerintah kerajaan dari mana? Kalau saya tak nak percaya begitu. Saya punya imam saya itu Imam Anas. Imam Anas Abdul Jalil, dia mengatakan bahawa sebenarnya duit ini kita boleh cetak. Ya, duit ini kita tidak ada masalah tentang duit. Tapi maknanya bukanlah cetak leluasa. Bukanlah seperti wang pokok pisang tapi maksudnya antara okey, saya mau tanya ya, Bon. Antara menghasilkan wang kertas ini, wang ini dengan menghasilkan MRT, dengan membuat MRT, mana lebih susah, Bung? Maksudnya mana lebih susah? MRT. Iya, maknanya duit ini tak susah ya. Pergi di bank dia ada mesin untuk cetak. Kan? Jadi dan kerana menurut dia sebenarnya Malaysia ini dia tidak pakai USD tu, sebab tu namanya RM. Jadi kita boleh buat wang sendiri. Tapi mestilah sebab kita sudah ada barang-barang dia. Kita sudah ada kepakaran, ada jurutera semua untuk membuat benda-benda ini. Tapi jadi ia tidak ada isu yang besar. Saya akui ya. Maknanya saya tidak boleh jelaskan begitu detail sebab ini kena bergantung kepada imam saya tadi, imam ekonomi tadi. Dan tapi pokoknya memberi wang kepada rakyat tadi bukan isu besar. Kerana dengan itu duit sebab bila duit itu dapat kepada rakyat tidak akan simpan duitnya. Dia akan berbelanja, ekonomi akan bergerak. Tetapi masalah berlaku bila kita membuat dasar austerity. Maknanya okey begini ya. Kalau semua orang isi rumah menyimpan duit di dalam poket masing-masing, adakah ekonomi akan bergerak? Ekonomi hanya bergerak bila kita keluar. Maknanya kat sini ni banyak isu ya, sebab macam isu consumerism ya. Mostly kalangan left memang kritik lah tentang consumerism. Tapi jika tidak ada consumerism, ekonomi tak boleh bergerak. Jika kita takut nak keluar duit, nak berbeli, semua orang tak payahlah semua pakai baju sama je lah. Tak payah keluar. Jadi ekonomi tak boleh bergerak. Ekonomi bergerak dengan benda tu. Cuma mungkin kalau kita ikut idea komunis kena ada kawalan lah. Tapi maksud je ya sebab masa zaman Mahathir dalam 2 tahun ini banyak yang dibuat adalah kad ini sebab dia tidak percaya begitu. Dia percaya bahawa kerajaan kena lebih banyak jimat. Dan bila kerajaan jimat, tidak banyak projek akan dijalankan. Maksudnya, katalah kerajaan jimat, dia tidak buat ECRL kerana katanya kos.
Bila dia tak buat kod, bila dia buat begitu, jadi kawan-kawan kita yang keluar kerja sebagai jurutera, arkitek dia nak kerja apa? Projek tak ada. Jadi dia macam ada kontradik, betul. Maknanya walau macam mana pun pembangunan kena buat. Kena buat mall ke, rumah ke, kena buat. Mungkin kalau ikut idea imam saya dia dengar. Dia kata banyak idea dia macam bersih sungai. Macam buat benda-benda yang ekologi lah. Tapi ya? Diselenggarakanlah apa pembangunan yang kita buat ya. Diselenggarakan balik. Ya, diselenggarakan balik. Maknanya bukanlah buat tapi ada isu juga, saudara. Maksudnya di China pun dengarnya pollution pun tinggi. Pencemarannya agak tinggi. Tapi kalau ikut kata imam saya jadi, maknanya dia kata bahawa banyak idea maknanya sebab tu kalau kawan saya dia sangat pro kepada pengangkutan awam. Kalau Mahathir nak semua rakyat beli kereta. Jadi bila beli kereta, kita hutang. Kita ada hutang pendidikan, nak beli hutang rumah. Kita nak beli kereta lagi. Lepas tu kereta dengarnya 10 tahun je boleh pakai kan. Habis tu dah tak boleh kan. Boleh lagi? Tak, rotek apa benda kan. Kena tukar kereta lain lah. Jadi dia ekonomi yang dijanakan oleh idea begini, dia menggalakkan masyarakat dia berhutang. Tapi jika dengan pengangkutan awam, public transport tadi, yang mana benda itu hanya boleh dilakukan apabila kerajaan tidak menjimat duit. Dia berbelanja, kerajaan kena keluar duit. Buat sekolah, buat hospital. Kalau ikut fahaman neoliberal, buat hospital ni rugi. Kerana orang hari-hari sakit. sakit kan. Sama buat sekolah juga rugi. Ramai buat sekolah, ramai orang bodoh juga. Kan? Tetapi itulah tugas kerajaan. Tugas kerajaan, sesiapa yang di kerajaan dia kena fikir rakyat dia. Jadi kalau kamu sebagai ayah, kamu tidak boleh buat bisnes dengan anak-anak kamu. Buat bisnes dengan jiran sebelah boleh. Maknanya dengan negara luar okey. Tapi dengan rakyat, dengan anak-anak, maknanya dia nak pergi sekolah, bagilah walaupun dia benak ke apa, tak apa. Kewajipan aku sebagai ayah kena hantar pergi sekolah. Kalau kamu sakit, kena pergi hospital. Dia tidak boleh kira-kira duit. Dia tidak boleh buat untung-untung. Maknanya kerajaan, macam berdasarkan apa Bung Arham cakap tadi, kerajaan dia tidak, sebab kita bukan negara yang seperti macam ada juga saya tanya, macam mana dengan Greece yang bankrupt? Sebab Greece bergantung pada dolar sana. Dia kena pakai duit mereka. Kita tak bergantung. Macam Malaysia lah. Saya tidak pasti macam mana Indonesia, tapi kalau macam di Malaysia, kita tidak begitu. Kita boleh buat sendiri. Sebab itu Najib, polisi dia sangat mirip kepada China. Sangat dekat. Dan saya nak singkatkan maknanya, dan ada ura-ura kata 1MDB ni pun berlaku kerana Najib sudah dilihat perlu pada China. Jadi Amerika mahu campur tangan. Kerana itu berita-berita 1MDB keluar daripada portal Amerika. Ini konspirasi. Jadi saya kata, sebab saya tidak boleh menerangkan konspirasi ni, jadi saya dengar je lah. Rumus, kita kata rumus lah. Jadi poin dari sini maknanya kerajaan yang benar, ini walaupun saya sangat sulit nak percaya pada kebenaran itu, tapi kalau kata kerajaan yang benar, kerajaan itu waimah Islam ke, sekula ke, apa ke, mesti memikirkan rakyat. Maknanya kena berbelanja, kena buat banyak benda. Dan kita kemampuan, maksudnya Malaysia ini, kita sudah meninggalkan Vietnam, Cambodia semua. Kita boleh buat banyak benda. Kan? Cuma orang selalu mainkan, orang kata akan jadi apa? Cina merah bergantung kepada kena hutang. Berhutang dengan akan jadi perangkap hutang dengan China. Maknanya China besar, tanah besar, dia nak bagi kita kena perangkap hutang. Jadi saya fikir itu isu geopolitik lah, saya tak tahulah, tapi maksudnya ni kerajaan tidak ada isu untuk keluarkan duit. Kalau dia tak keluarkan duit pun, dia boleh fikir lebih banyak untuk rakyat. Dia boleh buat banyak benda, bagi beras murah ke, bagi banyak benda. Bagi banyak benda. Jadi kerajaan Najib dulu banyak benda dibuat. Itu sebab saya tidaklah memproklamirkan penyokongan saya secara terbuka. Dan saya tak perlu pun, bagi saya kalau dia berjaya lah. Kalau dia berjaya naik balik, ikutlah. Kita di luar. Saya dari Parti Murba. Saya serahkan balik kepada Saudara Ashir jika ada ulasan dalam hal ini. Okey. Jadi itu ulasan panjang lebar daripada Pihak Ali. Okey. Tapi saya nak sentuh sikit pasal Mahathir dengan Najib kan.
Saya rasa kemungkinan apa sejarah yang daripada sejarah hidup ni dia membentuk pribadi seseorang, dia membentuk pemikiran ekonomi. Sebab kita tengok Mahathir ni dia berdasarkan kepada berdiri sendiri, usaha sendiri kan. Najib ni dia berasal pada keluarga kaya. Mungkin dia tengok ayah dia bagi duit apa semua, ini adalah satu yang sepatutnya dibuat juga untuk rakyat kan. Tapi Mahathir ni dia tengok rakyat ni kena berdiri sendiri, sebab tu dia macam anti pada BRIM, sebab dia kata rakyat tak sepatutnya mudah dapat duit kan. Tapi dalam masa yang sama dia juga tak menyediakan peluang pekerjaan yang betul Jadi macam kontradik Dia marah rakyat dapat duit senang tapi untuk rakyat berdikari sendiri dia tak bagi peluang benda tu Tapi yang dia persoalkan kenapa rakyat tak mahu kerja buruh Yalah. Tapi itulah kan. Bukan kita tak mahu kerja buruh tapi kalau gaji sangat rendah macam mana kita nak terima Itu yang sepatutnya yang kita persoalkan kepada Mahathir, bukan Mahathir persoalkan kepada kita Jadi tentang Najib tadi, saya pun macam agak setuju sebab kita perlukan pekerjaan yang terus menerus. Kerajaan tak sepatutnya memikirkan untuk berjimat kan. Kerajaan? Tak sepatutnya berfikir untuk berjimat Ya, Mahathir lah. Ya, tak betul lah cut spending apa semua Berjimat itu apa? Berjimat cimat. Tak nak berbelanja lah. Macam dia cakap buat sekolah, dia kata tak payah buat sekolah buat hospital tak payah So sepatutnya kita kena ada satu pemikiran yang sama, yang mana kerajaan sepatutnya Belanja. tak ada kengkangan untuk berbelanja kan. Macam masa zaman PH menang mula-mula kan, ada orang terpaksa mereka cerita yang yang cerita sedih tu, yang Tun Mahathir tak ada, yang Tun Mahathir tunduk tu. Lepas tu tanya Lim Guat Eng, kita ada berapa lagi duit ni? Ada RM10 je. Kan? Tu yang cerita tu kan, bukan RM10 contoh macam. Lepas tu ramai rakyat yang macam percaya lah. Tengok macam negara tak ada duit ni. Jadi itu adalah satu pembodohan yang nyata lah. Patut kita tolak. Tak ada PH lah. Itu Mahathir. Dia ulas. Cerita Mahathir. Assalamualaikum. Untuk apa yang Benz bagi tahu tadi antara polisi Najib, Mahathir dan ada juga yang Benz sebut cetak wang kan, kerajaan cetak wang. Kalau dari segi Najib ni saya nak ceritalah sikit. Kalau saya tak pasti di sini pernah baca tak buku yang Billion Dollar Whale. Pada siapa yang pernah baca, dia akan mengetahui macam mana Najib tu. Dari sisi baiknya, Najib ni satu yang bagus polisi dia. Tetapi bila kerajaan ni terlalu banyak hutang dengan krisis penyelewangan rasuah, itu pun menjadikan pelabur kurang nak masuk duit dalam Malaysia. So negara kita kekurangan duit lah. Jadi nak menceritakan tentang buku tu ditulis untuk propaganda untuk menjatuhkan Perdana Menteri ke apa semua, yang tu saya tak nak sentuh. Tetapi kalau kita tengok daripada perjalanan buku tu satu-satu dengan cerita yang keluar hari ni, dia hampir sama. Kenapa China datang, kenapa US, dia kalau kita tengok waktu banjir Kelantan 2014 kan, yang keluar Najib pergi US ke main golf tu. Itu pun ada kaitan macam mana Najib boleh berjumpa dengan Presiden Barack Obama. Dengan keluarnya yang Rosmah dapat
permata, kan, yang keluarnya duit masuk dalam akaun peribadi, semua tu diceritakan detail dalam buku tu. Mungkin boleh buat bedah buku ke buku tu. Saudara dah baca? Sudah baca dah? Boleh bintang. InsyaAllah boleh. Sebab kan, sebab saya lihat kebanyakan orang kita, dia hanya tengok kepada media hari ini. Kita susah nak melihat orang politik. Orang politik, dia punya permainan dia saling nak menjatuh antara satu sama lain. Licik. Jadi mungkin juga apabila waktu kerajaan jatuh mula-mula baru ni, BN, jadi PH ni menceritakan kita akan tangkap korupsi, kita akan siasat YMDB, tetapi hampir setahun setengah tak ada yang masuk penjara, tak ada yang kena ni, tak ada yang. Jadi perjalanan dia tu hari pertama, hari kedua, rakyat merasa bosan. Jadi itu adalah cara kerajaan nak apa orang cakap, pusing balik pemikiran rakyat supaya melihat benda ni, oh dia ni tak salah. Contoh, saudara Hashir mencuri ya. Semua ni mengatakan dia ni pencuri, kan? Pencuri. Lepas tu Hashir pun kata, oh kita bawa pergi mahkamah. Mahkamah pula tak selesai benda ni. Tak ada bukti. Kira macam bukti ada orang kawal ke, sari. Jadi kita ni orang penonton akan jadi, betul ke dia ni mencuri? Betul ke dia? Jadi orang macam biarlah, cemuh tentang isu dia, keluar isu dia. Dia, kalau kita tengok kenapa Najib pergi main golf, adalah sebab waktu tu antara China dengan US dia ada krisis sampai yang berlaku hari ini. US ingin perkuatkan kekuatan dia di Asia Tenggara, dan China juga ingin perkuatkan kekuatan dia di Asia Tenggara. Dan Malaysia ni adalah antara salah satu negara yang di Asia Tenggara. Jadi dia bermula bila kalau saudara pernah dengar isu macam mana yang dikatakan 1MDB membiayai filem Wolf of Street. Filem tu dibuat oleh anak Perdana Menteri Rizal, anak T, kan. Jadi filem tu buat, dan filem tu sangat meletup. Dia orang jangkakan filem tu akan menang Oscar, tetapi dia dapat nombor 2. Apabila dia dapat nombor 2, Jolo bersama anak Tiri Nazik dan Ashman pergi berjumpa dengan, dijemput oleh Barack Obama, suruh menyerahkan CD tu, cerita tu. Jadi waktu tu lah dia pergi dan dia deal, dan dia jemput Barack Obama jumpa dengan Perdana Menteri, ayah dia. Bolehlah main golf. Bila pergi, terbongkar isu YMDB, US tarik diri, siasat benda ni. Bila US siasat, YMDB, bila dia hutang dia terlalu banyak, dia jangkakan benda ni kita kena pergi IPO kan. Bila IPO, kita akan dapat fund, public punya fund, dan backup lopong-lopong yang sudah dibuat. Itu dia punya, sebab bila keluar isu audit, bila nak pergi IPO, dia perlu audit. First nak buat audit adalah kalau tak silap saya Prince Court rasa, bukan Prince Court pula, Prince Court Hospital, Prince Water nak buat audit. Bila Prince Water buat separuh, dia tengok keuangan keluar banyak tetapi aset tak banyak. Syarikat audit besar ni dia tak boleh nak keluarkan kenyataan nak tipu audit. Kalau syarikat audit kecil, kalau saya bisnes, saya nak lari cukai, saya boleh cakap dekat audit, awak buat audit syarikat saya biar rugi, kan, sebab saya tak nak bayar cukai. Itu syarikat kecil, okey, kan, syarikat kecil boleh buat macam tu, dan dia tidak menjatuhkan credibility syarikat audit tu. Bila Prince Water, kalau dia tipu audit, macam mana klien-klien dia syarikat besar, Shell ke Petronas ke apa semua, akan tolak.
bermakna credibility audit tu tak boleh pakai. So untuk menjaga credibility syarikat dia terpaksa tarik diri. Bila tarik diri, tak boleh lagi IPO. Okey, sekejap kan sebab saya kena cut sebab itu nanti owner akan bentang di akan datang ya. Okey. Nanti dah cerita semua ni tak boleh. Buku maksudnya kita akan cari satu sesi untuk saudara bentang buku tu boleh? InsyaAllah boleh. Mestilah nak back tu buku ni boleh. Okey. So dengan perjalanan tu baru kita akan faham kenapa China start datang apa semua. Okey. Balik kepada isu yang Benz ceritakan macam mana kerajaan cetak duit kan yang Benz sebut tadi. Betul. Kerajaan memang bank kan, saya tak pasti bank kita ataupun bank dunia dia memang cetak duit. Sebab kalau kita tengok ekonomi kan, dulu duit ni dia berdasarkan kepada emas. Ada 1 dinar cetak 1 dinar. Tetapi sampai satu masa Presiden US dia orang mansuhkan benda tu. Sebab US terlalu membangun dengan hutang negara, jadi dia orang jadi hutang. Bila hutang banyak, dia nak bayar, dia pun cetak duit. Masukkan emas, dia cetak bayar. Apabila jadi macam tu, dia akan menjadikan kata apa ni? Inflasi. Inflasi ni yang menjadikan dia tak selesai juga masalah apabila menjadi inflasi. Barang akan jadi makin mahal. Duit makin, barang makin mahal, bayar makin mahal. Contoh kenapa orang yang mengatakan yang kaya bertambah kaya? Memang betul. Contoh saya bagi bila bank, contohlah tahun ni bank cetak duit adalah 5 bilion kan? Bila bank cetak duit 5 bilion, harga iPhone adalah 2,000. Tahun depan bank cetak 10 bilion, harga iPhone pun naik. Itu yang sampai sekarang. Dulu kalau waktu first iPhone keluar, harga dia hanya 2,000, 1,000 lebih. Hari ni iPhone 5,000. Phone yang sama, tapi kita perlukan 5,000 seringgit untuk bayar sekeping iPhone. Sebab bank cetak. Tetapi orang tanya, ke mana duit yang bank cetak banyak ni? Kan? Bank cetak tapi kita tak selesai ke masalah. Ke mana duit ni? Ke mana duit ni adalah duit yang bank cetak banyak ni. Bank cetak 5 bilion, tahun depan 10 bilion. Pergi kepada sang kaya. Kalau saudara baca laporan ekonomi kan, 10 terkaya Malaysia, siapa? Kekal orang yang sama. Kekayaan dunia kekal orang yang sama. Sebab mereka ada cara untuk mendapatkan duit yang bank cetak. Bank cetak banyak, dia orang dapat cara, dia orang ambil. Bank cetak 10 bilion, dia orang ambil 1 bilion. Inflasi naik semua rakyat kena. Tetapi dia orang dapat 1 bilion. Walaupun dia orang kena bayar banyak, tapi dia orang ada duit banyak. Yang sakitnya kita, gaji kita tak naik. Gaji kita tetap 1,100, 1,200. Tetapi inflasi naik. Kan? Air RM5, gaji kita tetap 1,000. Dia orang walaupun air RM5, dia orang dapat 1 bilion projek. Kan? NASA dapat projek berapa banyak? 15 bilion contoh. Macam mana dia orang nak ada duit? Dia orang mana simpan duit? Bank. Okey, saya dapat projek 15 bilion. Dia pergi kat bank cakap, okey, bank pun bagi duit yang bank cetak. Bagi. Dia orang dapat 15 bilion. Board director naik gaji. 100,000 jadi 200,000, 300,000. 300,000 bayar duit air RM10. Biasa. Tetapi yang menderita adalah rakyat. Jadi dia kita, kalau saya tak pasti macam mana kita nak selesaikan benda tu. Tetapi kalau kita baca buku perniagaan, kita tahu dan sama juga dengan polisi Mahathir dulu. Antara sebab kenapa Mahathir bergaduh dengan Anwar dulu, waktu tu krisis keuangan. Mahathir punya pandangan, waktu krisis kita kena bangunkan negara. Anwar punya pandangan, waktu krisis kita kena berjimat cermat. Sama macam orang bisnes, kan? Waktu problem, dia orang ada bank nak bagi duit kat dia, dia orang spend. Jadi dia orang dapat duit,
dia orang buat marketing gila-gila. Walaupun krisis, jualan dia orang naik. Mahathir buat macam tu. Ini polisi Mahathir. Mahathir dia pergi pinjang dengan bank tu dia naik. Boleh buat KLCC, boleh buat ni, boleh buat lah. Negara maju, membangun. Berbanding negara-negara lain. Negara-negara lain bila krisis mereka jimat. Jadi saya tak tahu polisi mana yang menunjukkan polisi ni betul, polisi ni tak betul. Tetapi yang Anwar selalu Mahathir banyak projek macam murah lah kan, macam KLCC. Tak, maksud dia bukan macam tadi, dia infra, dia angkutan. Tapi kalau Mahathir dia buat KLX yang Sepang tu, yang F1 tu, F1 F1 Haspang. benda-benda gegah lah. Talita. Sebab kan Formula 1. dia ekonomi kita ni berdasarkan tentang duit dan pinjaman. Sebab bank dah cetak duit. Bila bank cetak duit, bank nak bagi duit. Tetapi kebanyakan orang tak tahu macam mana nak dapat duit tu. Tony Fernandez, Ananda Krishna, dia orang tahu macam mana nak dapat duit. Tu yang dia orang jadi yang kaya bertambah kaya. Mahathir punya cara kan. Contoh lah, bila kita pinjang dengan bank, contoh saya nak buka kedai, kita pinjang adalah 100,000. Kita kena bayar dekat bank hanya 500 bulan selama 30 tahun. Jadi Mahathir punya polisi untuk membangun negara, kita pinjam 100 bilion contoh. Dapat 100 bilion, buat Putrajaya, buat KLCC. Bila KLCC naik, menara tertinggi dunia di Malaysia. Dengan naiknya menara tertinggi, seluruh dunia akan lihat, mana bangunan tertinggi dunia, semua akan terpandang oleh Malaysia. Marketing. Banyak kosong kan? Kata? Kedai tu banyak kosong kan? Kosong tu betul. Sebab bank dunia letak syarat. Kita pinjam 100 bilion, kita hanya bayar 5 bilion contoh. Kan? Sama macam bank, kita pinjam, kita nak buka kedai, kan? Kita pinjam 100,000 tapi kita hanya bayar 500 je. Kita punya jualan kita 1,000 satu hari. Tapi kita kena bayar dekat 1,000 satu hari, sebulan 30,000. Tapi kita kena bayar dekat bank 500 je. Jadi itu cara ekonomi yang Mahathir cuba create. Jadi itu lah dia boleh buat KLCC, boleh buat ni, dan sebab kita ada minyak. Kita tahu walaupun aku pinjam 100 bilion, kita hanya perlu bayar 5 bilion. Sepanjang mana? Tetap gerak lah. So itu yang kita kena kaji lagi, mana teori yang betul, mana teori yang tu. So mungkin boleh perincikan lagi lah. So tu dah panjang dah sikit. So harap boleh sikit Kita panggil Toro nama apa? Safwan. Kita panggil untuk next session untuk 1 million tu. 1 million. Okay. Dollar wheel. Okay. $1 wheel. Bilion dah duit. Okay. Nanti ya, kita panggil ya. Okay. Lepas tu Yeah. saya cakap tu nanti kita cerita habis. Okey, Fadil. Okey. Banyak ulasan ni. Ulas ni. Terima kasih kepada Saudara Safwan buat kongsi buah hadiah. Tapi cumanya pasal inflasi tadi, dia sebenarnya tak, inflasi yang mengkayakan kroni sebenarnya tak betul lah. Sebab tapi benda ni perlu panjang lebar. Saya dah ada baca buku tu, dah mungkin bulan depan kita boleh buku yang menceritakan pasal inflasi bagus, inflasi tinggi tu bukan. Tapi saya nak kongsi lah sedikit pasal inflasi ni. Sebenarnya kita perlukan sebenarnya yang nak mengkosongkan inflasi ni kononnya akan buat negara bagus tu sebenarnya tak betul lah. Sebab apabila kerajaan cakap dia nak fight inflasi, dia nak kurangkan inflasi kepada contoh 0% dengan alasan untuk selamatkan negara. Tak adalah kalau kerajaan cakap macam itulah. Okey. Atas alasan nak selamatkan negara, sebenarnya benda tu tak betul. Sebab kita inflasi bukan tinggi lah macam contoh 4%, 5% sebenarnya adalah tanda yang bagus. Sebab benda ni dah terjadi apabila waktu tu saya tak ingat negara mana,
Tapi dia nak fight inflasi sebab dengan atas alasan tadilah. Dia kata nanti kalau inflasi tinggi, harga makanan jadi mahal apa semua kan. Lepas tu gaji tak meningkat. Sebenarnya tu bukan penyebab daripada inflasi kan. Sebab masa ada sejarah tu, kerajaan tu dia nak fight inflasi kan. Lepas tu dia buat yang macam Mahathir buat ni lah, cut spending kan. Dia kurangkan duit kerajaan keluar kan. Jadi kerajaan tak perlu cetak duit yang banyak kan. Jadi apabila dia tak cetak duit yang banyak, jumlah wang tu tak bertambah. Jadi inflasi ni jadi menurun kan. Tetapi keburukannya adalah kita tak ada MRT, tak boleh buat SRL kan. Jadi alasan nak fight inflasi untuk kebaikan negara ni sebenarnya tak betul lah kan. Jadi inflasi ni sepatutnya boleh, bukanlah macam terlalu tinggi, tapi dalam paras yang terkawal kan. Tapi dengan syarat apabila wang tu dicetak, Kena ada projek lah. dia harus ada projek, disalur duit kepada rakyat kan. Jadi inflasi bukan, tak ada kaitan dengan kekayaan kroni sebenarnya. Kekayaan kroni di Malaysia ni sebenarnya adalah Mahathir punya polisi, PM interim. Jaga-jaga Kena tangkap. Tak ada. Malaysia baru. Okey. Jadi saya rasa kita boleh buat ulasan lah. Oh, soalan. Oh, dia bagi soalan. Saya nak balik kepada buku ni tadi. Tadi saudara kata negara kaya adalah negara yang ada industri. Negara kaya, negara industri. Dan kemudian saudara ada kata negara miskin adalah negara yang tak ada industri. Dan permasalahan dalam suatu negara miskin itu bukan pada pemimpin ataupun masyarakat di sana, karena tak ada industri. Betul tak? Tadi ada kata. Dari situ saya ada satu kekeliruan. Masalahnya pada premis pertama, negara kaya adalah negara yang ada industri. Dan kalau kita runut daripada awal, negara industri ini mereka adalah negara miskin. Mereka kaya karena ada industri. Dan kemudian di premis kedua, negara miskin tidak ada industri. Dan saudara mengatakan tidak ada kena-mengena dengan masalah pemimpin. Sedangkan dalam suatu negara, untuk terciptanya sebuah industri atau apa semua itu, kena memerlukan kesepakatan dari pemimpin pada negara tersebut. Saya keliru di situ. Itu pertama. Dan ini yang kedua. Kau ingat? Ingat dah. Saya nak baca industri secara umum. Industri ini kan bermacam-macam. Okey, macam Korea Selatan kita ada ni gelombang Hallyu. Itu macam dari segi muzik, filem apa semua, itu adalah termasuk industri kreatif. Okey, itu adalah di negara mereka. Macam mana di Nusantara ini, kita negara agraris, negara yang berasas pertanian. Kenapa tidak ada tidak ada untuk membangkitkan industri pertanian ini? Kenapa tidak ada cara untuk membangkitkan industri pertanian secara lebih moden apa semua untuk itu? Permasalahannya, dan ini yang pertanyaan saya lah. Kenapa negara miskin ini susah untuk membangkitkan industri di negara mereka sendiri? Okey, itu saja. Dua soalan. Okey, soalan pertama tadi yang dia cakap, saya cakap, bukan saya cakap, buku ni cakap. Buku ni cakap, yang pertama dia kata negara miskin tu sebab tak ada industri kan, tak ada kaitan dengan pemimpin kan. Tetapi yang membangunkan industri sebenarnya adalah pemimpin kan. Betul lah. Tapi yalah, dia cuma cakap secara umumnya negara tu perlukan industri. Dia tidak menceritakan secara mendalam. Kalau ikut Soviet tu, itu akan nak tambah poin lah kan. Bagi mana tak bagi? Saya cuma nak tambah point dia sikit ya. Sebab Soviet, Rusia pun nak miskin. Masa Lenin dapat tu pun miskin. Lepas Tsar tu pun dah tak ada apa pun. Negara agraria kuat lah. Tapi datang Stalin,
dia buat dasar dia di EB ke apa. Dia buat dia tak DEB lah, NEP New Economic Policy lah. Jadi dia membuat, maknanya dia, tapi fokus dia adalah industri. Untuk beat negara maju. Negara maju pada masa tu apa negara maju pada masa tu ya apa dia mereka tapi Britain lah antara. Jadi mesti buat benda heavy industry lah. Jadi daripada miskin tadi dia boleh pump ke negara maju. Maknanya dia macam, mungkin lah kan, saya tak tahulah sebab saya tak baca lagi buku ni, tapi berdasarkan penerangan tadi pun tak berapa clear lagi kan. Sebab kita kata negara miskin itu tiada industri, tapi negara miskin yang jadi negara maju. Macam China. Jadi dia pun buat industri. Tapi ya polisi orang kata kejam lah. Sebab dia tak nak buat base. Dia tak pergilah ke pertanian, tapi maksud dia pergi barulah dia boleh buat nak beat Jerman. Bila Jerman nak invade, sebab tu Stalin ni orang kata dia kejam apa semua. Tanpa Stalin, perang dunia takkan berhenti dan mungkin sampai ke sini. Sebab Stalin lah yang menghentikan perang dunia dan mengalahkan Hitler. Sebab dia dah membangunkan industri berat dia. Tapi kalau dia tak buat dulu, main kuda je. Kuda tak boleh lah. Jadi maknanya saya nak, macam mana saudara dalam hal ni? Tambah lah, maknanya saudara kena jawab. Masalah ke jawapan? Dah lah, aku nak tambah poin lah bagi kau poin. Saya rasa mungkin ini kesilapan penulis lah kan. Mungkin dia sepatutnya bagi tahu ya. Dia tak cerita pasal pemimpin lah. Dia cerita macam ciri-ciri yang besar lah kan. Sebab ada di Afrika rasa mereka dia bagi dana sebanyak, saya tak ingat, tapi banyak lah, rasa 400 bilion ataupun 400 juta, saya tak pasti. Tapi plan tu tak berjaya. Dana untuk mengkayakan Afrika tu, plan tu tak berjaya kan. Jadi di sini kita mungkin boleh lihat bahawa walaupun ada dana yang besar, kalau pemimpin pun tak cerdik, mungkin benda tu pun tak ada function lah. Tapi benda ni tak ada sebut lah dalam buku ni. Tapi benda tu sebenarnya betul lah. Macam kita tengok di Kelantan lah. Jadi soalan yang kedua adalah tentang pertanian tadi kan. Okey, pertanian ni memang kita, pertamanya dia murah. Tapi dia murah bukan sebab dia pertanian, tapi sebab industri yang tak ada di negara tersebut. Sebab kalau kita tengok di Jepun, macam sini ubi kayu, berapa jual sini? Tak pernah beli ubi. Aku dulu dekat coket mana jual ubi kayu. Okey. Kita ambil contoh Aku beli mamak okey. Jadi ubi di Malaysia ni dilihat sebagai makanan orang miskin. Macam di Indonesia dulu nasi ayam penyet tu makanan orang miskin kan. Nasi ayam penyet Tapi datang Malaysia ni dia dengan harga RM12. Mahal lah. Jadi makanan orang kaya. Sebab pendapatan di Malaysia tu agak tinggi waktu tu berbanding Indonesia. Sama juga dengan di Jepun. Di Jepun ni dia ada ubi tau. Dia ada ubi, tapi ubi ni dijual mahal. Bukan sebab semata-mata dia ubi. Memang betul dia ubi yang manis. Shinobi apa semua panggil. Shinobi. Okey, dia memang ubi yang manis, tapi dia boleh dijual mahal sebab kemampuan rakyatnya untuk membeli. Kan? Tapi di Malaysia ni ubi dijual murah. Sebab dia dah kira makanan orang miskin. Tapi dia bukan tentang ubi tu sepatutnya jual mahal atau murah. Yang sepatutnya kita persoalkan adalah tentang kemampuan rakyat untuk jual, untuk hasilkan. Dia buat jadi benda lain macam makanan, Dia jadi ubi ya? Maksud saya, semisal katalah ubi atau apa semua, lepas tu hasil daripada pertanian tersebut dia buat untuk benda kosmetik apa semua.
poin saya, industri ini sekarang karena ini harus meningkat kepada industri kreatif. Semisal ada hasil daripada petani dan bukan untuk macam ubi tadi, bukan untuk makan saja. Mungkin ada untuk buat benda lain atau semua yang itulah untuk kreatif, bukan setakat sebagai makanan. Macam itulah. Mungkin saudara boleh jelaskan. Itu pun okey, ubi tadi macam saudara apa? Saudara ni Han. Ilham. Han Han Bajang. Han Bajang. Saudara Han tadi tanya okey. Betul lah, ubi ni boleh dipelbagaikan. Tapi macam di Malaysia ni sebab waktu sekarang pun petani kita sebenarnya masih tak terlalu moden kan. Kita masih hasilkan ubi yang sama kan. Tetapi di Thailand tu dia dah apa catum benda tu, catum benda ni kan. So mungkin inovasi ataupun apa pemerintahan dia yang menggalakkan inovasi daripada satu-satu perkara tu kan. Tapi disebabkan kita ni contoh negara lain lah yang miskin, yang tak ada pendedahan yang besar ataupun rakyat kita hidup dalam tak begitu maju. Jadi inovasi-inovasi yang ada tu tak sampai. Jadi industri juga memainkan peranan yang penting lah. Macam saya cakap tadi lah, ubi boleh dijual mahal apa semua kan. Jadi peranan industri itu agak besar lah. Okey, menjawab. Boleh dah. Semua gambaran secara umum. Okey, ni apa Bung Arhamo ada tanya soalan. Okey. Mungkin sekedar saya tambahkan, saya coba singkat-singkat je. Tentang negara miskin yang tetap miskin, negara kaya yang tetap kaya. Di buku Darren Acemoglu yang berjudul Why Nation Fails, itu jawaban dari semua atau dari pertanyaan ini dia berikan dengan 3 kata aja. Institution. Jadi yang menyebabkan fenomena ini, negara kaya tetap kaya, negara miskin tetap miskin, itu institutionnya. Apakah institution itu inklusif atau eksklusif? Pembedah buku tadi menyebutkan di awal dan bercerita tentang industri garment di Spain yang membuka yang sebagai gateway of industrialization era in the world. Itu mesin garment pertama yang dibuat itu penemunya bukan orang Spain. Penemunya itu William Lee, asli England. Nah, waktu itu di England, di Britain, orang-orang masih knitting dengan manual saja. Datang si William Lee ini melihat ini, bagaimana kira-kira kalau knitting ini bisa kita buatkan mesin. Jadi bisa kita membuat kuantiti yang lebih banyak, bukan cuma knitting aja. Dia buat proposal, dia propose ke Queen. Queen tak mau. Queen melihat ini, Queen bilang, aku tak mau knitting ini. I love my poor people. My poor people live from this work. I don't want these poor people replaced by machine. Jadi William Lee ini akhirnya proposalnya ini tak ada. Dan kalau sebenarnya William Lee stop di situ, industrialization will have different story. Tapi dia tak stop di situ. Dia bawa proposal ini ke Spain. Spain accommodate dan lahirlah inovasi garment machine ini yang akhirnya membuka industrialization in the world. Dan ini yang dipakai oleh Spain untuk menjajah pula dalam tanda kutip. Artinya banyak cara-cara Spain menjajah dengan industrialisasinya ini. Jadi yang menjadi pokok utama adalah bagaimana institusi itu bisa inklusif dan menerima inovasi-inovasi ini. Banyak sekali orang yang kreatif. Misalnya Korea. Kalau misalnya Korea Selatan, mereka K-pop
gitu kan. Kalau tak diakomodate oleh pemerintah, tak bakal globalize itu budaya K-popnya, dan itu mendatangkan banyak income untuk orang Korea. Aku juga lihat tadi dengar Bung Benz memberikan metaforik negara itu seperti keluarga. Jadi ada bapaknya itu, negara itu, pemerintah itu bapaknya, dan masyarakat itu rakyatnya. Itu sederhananya seperti itu. Kalau kita melihat negara yang gagal adalah negara, kalau misalnya kita bawa ke konteks keluarga, negara yang bapaknya ini mempunyai anak tiri, ada juga anak favorit. Jadi ada anak yang menjadi favorit. Otomatis anak tiri ini gradually mati. Anak emas. Iya, itu juga yang terjadi di Indonesia, dan saya pikir itu juga yang terjadi di setiap negara di dunia ini. Ada eksklusivisme yang tak bisa di broken di sini. Yang ya pada akhirnya terjadilah berbagai macam hegemoni yang tidak bisa Pilih kasih ya. yang pilih kasih. Jadi the basic nature of a country is supposed to be accommodative, accommodate equally in the name of equality. Ada ulasan? Ulang lagi. Okeylah aku ulang. Cakap aku cakap. Kau mentah. Okey. Itu satu kongsian yang baik pada saudara apa? Arham. Arham. Okey. Saya rasa tak ada dah kan? Ada lagi. Ha? Oh, ada soalan lagi. Kau nak ada soalan? Rasa dah cukup bagus lah. Dia punya Dia ada pemahaman. 10.5 lah, 10.5. 10.5. Ada soalan? Ha? Ni. Jadi yang Datuk. 4 tadi tu kali dia. Kalau mau ulas soalan, ulas dalam tajuk dia. Okey. Kau nak tambah? Tak, aku nak pasal yang Niko cakap tadi. Pasal Okey. benda ni. Okey, tadi saudara cakap pasal pattern ya. Pattern sebab pattern ni dia menghalang. Tak boleh ke kita melanggar pattern ni? Kita tu saya tak kata kita sekarang. Maksudnya nanti mungkin Malaysia jadi satu republik Indonesia dah republik maknanya jadi satu kesatuan itu kan. Jadi kita tak pakai lagi kan. Pattern-pattern kita buat je sebab China dia buat je. Dia tak ikut, dia buat made in China, dia buat je. Dia tak ikut. Dia buat YouTube dia sendiri, Facebook sendiri. Kan? Jadi tak payah dah consume Amerika punya. Jadi sebab pattern ni seolah-olah membuatkan kalau dalam kes lain ubat kena ambil Amerika punya. Itu masalah itu masalah pattern. Dia macam sedangkan seperti saudara kata tadi, Amerika menjadi kaya dengan merompak hasil lain. Meninjau cari ubat dekat Amazon lah, dekat Amerika Latin, dekat Asia semua. Dia bawa balik, bukan Amerika je lah, Britain sekalian. Bawa ke tempat dia. Kemudian kita tak boleh pattern. Jadi mereka mendapat kekayaan dengan mencilok. Kenapa kita negara miskin, kaum miskin ni tidak boleh menggunakan cara yang sama? Kan? Maknanya kami langgar je. Sebab masalah berlaku hari ni lah, bila kita nak lawan balik, kita diingatkan pattern ni haram. Tak boleh pakai presiden cetak rompak. Ini tak boleh ni, padahal harganya. Sebab tu saya percaya, saya orang yang percaya dan praktis copyleft. Copyleft. Maknanya ada copyright, kita copyleft. Kan? Boleh aja ni sesama kawan-kawan tidak kacau lah, tapi maksud dia kalau ada orang yang buat, yang ambil, tak apa, kita tak ada isu sangat. Tetapi praktis copyright ini menguntungkan si kaya. Kan? Menguntungkan yang kaya. Ni bukan takluk dalam buku aja lah, tapi dalam hal-hal lain. Kasut kan. Kenapa kita tak boleh buat benda yang sama, yang menarik juga kan? Kita tiru aja kasut orang putih buat, naik ke apa kan. Kita buat, dia pakai bahan apa kan, kita buat balik. Tapi kita tidak dibenarkan sebab dia dah letak copyright. Dia tak ingat dia dah oppress orang semua, benda semua, dia dah bayar gaji berapa. Sebab tu kalau ikut macam saya pernah sembang dengan Hasil yang komunis lah. Dia komunis lah yang akan buat benda-benda ni kan. Maknanya kita tak ikut. Bila kita nak lawan, kita nak pakai rule mereka, kita akan dipesankan dengan pesan-pesan beradab, bermoral. Nak lawan tak boleh.
pattern. Ikut ni haram ni pakai kod. Kan ustaz kita selalu cakap. Ni saya tak nak sebut nama siapa tapi saya berustaz selalu cakap. Ustaz-ustaz yang acah moden lah kan. Dia kata bahawa kena pakai benda yang asli. Benda yang ni kalau sebab apa dia kata begitu? Sebab dia pun dapat saham. Ini syak saya, ni saya punya teori lah. Ya, tapi hampir benar. Sebab macam mana nak beli perisian yang ori? Ni Microsoft Word yang asli. Kalau beli komputer dia kena Word, berapa kena bayar kalau asli? Kalau Lanun, pirate? Siapa kat sini ada perisian asli kat rumah dia? Saya ada. Ada? Ada. Word? Berdosa saudara. Ada Pak saudara? Pakai Word cetak rompak atau asli? Word, Microsoft Word. Lanun atau Aku tak pakai Oh, sekarang. tak pakai. Aku punya kantor sekarang. Dan itu copyleft. Jadi saya tengok kat sini, dia macam benda macam ni, dia melindungi. Itulah dia tadi kita cakap yang kaya tetap kaya, tak terusik begitu. Undang-undang ni yang saya seorang yang tak praktis, saya tak ada lah, tapi saya bukan selalu pergi ke mahkamah. Saya tak tahu sangat apa benda berlaku di sana. Dan saya rasa banyak undang-undang ni digubal untuk memenangkan mereka. Banyak betul yang kaya dia tetap kaya. Kalau dia buat masalah pun pada syarikat dia hutang sana sini, buat tahi semua, syarikat dia boleh bankrupt, dia tidak akan terusik. Betul kan? Jadi nampak tak bagaimana undang-undang ni selalu memenangkan siapa? Sebab itu saya tidak mau pergi ke solusi lah, tapi maksudnya kita kena maksudnya itu antara mungkin saudara ada ulasan. Sebab saudara baca dah buku ni kan. Okay. Isu Pattern kan? Kalau tengok sekarang yang ikuti dekatnya adalah China. China dulu dasar dia tertutup. Sekarang dah hampir nak pergi kepada terbuka. Sebab itulah lahirnya orang seperti Jack Ma kan, yang orang katakan Jack Ma ni the same Bill Gates. Dulu kita tak dengar benda-benda ni. Sebab macam yang Benz kata, betul benda tu. Tapi orang Cina dia dah start buat. Orang Malaysia mungkin belum. Mungkin ada dalam grup kita lepas ni yang akan buat. Contoh Cina, hebatnya dia hari ni sampai US marah kan. US buat keluar iPhone, dia lihat dan dia tiru. Tetapi konsep dia tiru bukan tiru sebiji, tetapi tiru dan inovasi. Dia tiru iPhone, Huawei, hampir sama, tetapi dia ada lain sikit. iPhone buat keluar AirPod kan, dia pun buat keluar juga. Huawei buat jam, dia pun buat keluar, tapi bukanlah petak macam ni. So itu sebab bila US sebelum ni GG ni kan, 1G, 2G apa semua ni, US datang China, dia lihat dia orang buat keluar 5G. 5G ni dikontrol oleh China. Situlah yang menyebabkan US marah. Indo namanya ATM. Mungkin. Tiru modifikasi. Betul. Pasal dah. Kan? Saya nak masukkan kata industri dalam hal yang tadi tu. Bila China ambil daripada tiru Amerika, dia buat industri dia sendiri. Betul. Macam tu. Itu saja. So sebab kita tak boleh nak tiru sebiji. Sebab kalau contoh kita tiru sebiji, first mungkin kita akan disaman, dan second untuk kita keluar ke luar negara susah. Sebab kalau kita tiru sebiji, kita nak main market Malaysia susah sikit. So kita kena tiru inovasi, kita main market luar. So situ yang hebatnya China. Kalau saudara tengok macam mana China hari ni bangkit, dia ada orang panggil startup punya company. China dengan US, dia orang sangat berlumba dari segi unicorn startup. Dan kebanyakan unicorn startup dimonopoli oleh US dengan China. Dia orang fight.
Malaysia tak ada lagi. Indonesia ada. Contoh unicorn startup Indonesia adalah Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Gojek. So di Malaysia saya tak tahu macam mana dasar-dasar yang digubal, tetapi China daripada dasar tutup, bila dia orang start buka, ekonomi dia orang start naik. Produk dia dulu kalau kita dengar made in China, kita nak pakai. Tapi sekarang Huawei, cuba tengok. Huawei apa semua barang-barang power bank semua mai daripada China lah. So kita boleh tiru tapi kena ada inovasi kita sedia. ADM. Sebenarnya ada lagi soalan tapi saya ingat tak apalah, saya ingat kawan kita Syahir dah lewat ni. Sebab kita ingat yang kita tak bincang tentang kereta dasar susah sebut dasar protectionism. Betul tak? Bukan, dia melindungi. Melindungi satu. Kemudian tentang industri kreatif. Saya ingat inilah keistimewaan yang hadir. Maknanya kita ada diskusi selepas diskusi lah. Maknanya kalau sebab saya ingat bagi Chan lah, kalau siapa nak gerak ni, maknanya sebab saya pun nak tanya lah kan. Banyak sangat ni lama nanti penat pula kan. Jadi saya ingat yang tu je kot lah. Kita buat lepas ni. Depan ni habis. Kita habis. Saudara bagi kesimpulan, kemudian kita tutup. Okey. Kesimpulan pendek. Kesimpulan. Tutup Tutup habis. Kodimah. Jadi saya rasa kesimpulan dia adalah saya rasa mungkin negara-negara miskin ni boleh bersatu. Kita buat bahan-bahan mentah ni kita jual mahal sikit. Keluar lah. Kepada negara luar. Tapi kita kena berpakat lah. Jadi walaupun kita jual mentah tapi kita jual dengan harga yang mahal lah. Jadi benda tu kita boleh fight untuk negara maju, tapi dia tak boleh buat apa sebab ni adalah globalisasi kan. Jadi saya rasa setakat tu semoga bermanfaat lah. Okey, terima kasih kepada saudara Syekh. Beri tepukan kepada beliau. Terima kasih. Okey, penonton hari ni saya ingat yang boleh tengok, saya rasa diskusi malam ni agak menarik rancak sekali. Jadi kita akan jumpa lagi di hari yang lain, belum ada waktunya. Kita ada saudara Sofwan. Dia akan bentang Dolowil. Buku tu pun ada terjemahan dia juga kan. Jadi kat Kino boleh dapat kan. Tak apa, kita tidak ada masalah. Di kubu kita bincang semua. Ideologi politik apa tak ada masalah. Boleh. Kita itu aja dekat sini. Jadi Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi di hari lain.